Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dari perbincangan ataupun dalam perbincangan tentang rukun-rukun ataupun rukun ibadah solat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan pada kali ini kita bertemu pada siri yang ke-12. Setelah berbincang mengenai rukun yang keempat, membaca Ummul Kitab, yakni suratul Fatihah, pada kali ini kita masuk pada rukun yang kelima. Pada rukun yang kelima, wa khamisuha ruku'. Rukun sembahyang yang kelima ialah ruku'. Sila rujuk nota rujukan asas kita, muka surat 14, ya. Rukuk ini daripada perkataan asasnya raka'a yarka'u raka'an wa ruku'an, makna asalnya menundukkan kepala. Makna raka'a itu menundukkan kepala, ya. Atau istilah ada juga kata bertelut, ya, ataupun berlutut, lebih kurang begitulah. Tapi maknanya menundukkan kepala. Sebab itu kalau dikatakan raka'atun, sekali rukuk. Kalau raka'atun, banyak kali rukuk, ya. Baik. Jadi rukuk adalah fardu atau rukun pada setiap solat yang mampu, bagi yang mampu melakukannya. Ketetapan mengenai rukuk sebagai rukun solat adalah ketetapan yang pasti dan tegas serta disepakati oleh para ulama fiqh. Hanya perbezaan ulama mazhab adalah pada qadar atau ukuran rukuk yang menjadikan sahnya ibadah solat. Itu dia punya hukum dia, ya. Dan dari segi pengertian, rukuk dari segi lughah, dari segi bahasa ialah membongkok. Manakala dari segi istilah syarak pula, rukuk ialah membongkok belakang dan juga kepala sehingga kedua-dua tangan atau kedua-dua telapak tangan atau tapak tangan sampai ke lutut. Dalil disyariatkan ini adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang mafhumnya atau kama qala, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah,
Ya, kamu semua. Wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu semua. Itu daripada Al-Quran dan daripada hadis riwayat Imam Ahmad yang diambil daripada Abi Hurairah yang berbunyi, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tila qa'iban. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mafhumnya kemudian rukuklah dengan tamakninah, diam sebentar, lalu bangkitlah, yakni i'tidal, hingga engkau berdiri tegak. Ya, itu dia punya dalil. Adanya perbuatan rukuk ini adalah bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diterangkan di sana, sekurang-kurang rukuk adalah membungkuk sekira-kira 2 tapak tangan orang yang normal bentuk badannya. Orang yang biasa bentuk badannya dapat menyentuh kedua kepala lutut dan tidak dengan membusungkan dada, iaitu dengan merendahkan bahagian punggung dan mengangkat kepala serta membusungkan dada, dan dengan syarat cara ini disengaja sebagai rukuk, bukan dengan cara kita membusungkan dada. Makna mungkin macam nak belajar peluru bandu, nak macam nak alih ke mendongak tu, bukan begitu. Membusungkan dada ni ke depan. Dengan izin kita tunjuk sikit lah. Jangan membusungkan dada bila rokok tu, jangan begitu. Nanti nak melancar peluru. Kalau pandangan sisinya, jangan begitu. Elak, jangan membusungkan dada. Ya, ini bagi orang yang normal, orang yang bentuk badannya adalah biasa. Yang kedua, cara rukuk yang sempurna bagi orang yang wajar fizikalnya ialah dengan meratakan punggung dan lehernya. Ya, ataupun meratakan punggung dan bahagian bahunya. Punggung dengan bahunya. Selari, yakni selari belakang dan tengkuknya, iaitu memanjangkan belakang dan tengkuk dengan membongkok sehingga menjadi umpama sekeping papan. Kerana ittiba', kerana mengikut amalan Nabi SAW yang bersumberkan daripada hadis Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi kena luruskan. وَسُنَّةُ الرُّكُوعِ تَسْوِيَةُ ظَهْرٍ وَعَنُقٍ بِأَنْ يَمُدَّهُمَا حَتَّى يَصِيرًا كَالصَّفِيحَةِ الْوَاحِدَةِ لِلِاتِّبَاعِ وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ مَعَ نَصْبِهِمَا وَتَفْرِيقِهِمَا بِكَفَّيْهِ مَعَ كَشْفِهِمَا وتفرقة أصابعهما تفريقا وسطا وقول سبحان ربي العظيم ثلاثا للاتباع. Itu kalau cakap Jawanya. Cakap Arabnya begitulah, tapi kalau cakap Melayunya yang tadi. Ya. Jadi nak ceritakan bahawa sunat meluruskan punggung dengan taswiyah, ya, selarikan punggung dengan bahu dalam maklumat yang lain, ya, sehingga menyerupai sebuah papan yang lurus. Memegang kedua lutut, kepala lutut tegak dan renggang. Kaki ini bagi lelaki ukuran sejengkal. Lutut dipegang oleh tapak tangan yang dibuka, jangan dikepalkan. Tahu kepal? Tahu ya? Dulu masa saya kecil-kecil ada ais kepal. Ais kepal ni mesin gereng. Jadi ais tu dikepal bulat begitu. Lepas
Lepas tu ditabur atas tu air sirap, namanya ais kepal. Isap sok dulu. Ya, itu nostalgia dan terpuja mengingat zaman-zaman dulu. Di kepal tu maknanya jangan kita kepal begitu, macam ais kepal. Ya. Dan merenggangkan jari, mana renggangkan jari sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ini cerita bacaan ni, kita cerita kemudian. Tapi nak cerita perbuatan rukuk itu, hendaklah tuan-tuan, untuk buku saya bagi tahu, tapak tangan kita ni Allah buat sama saiz dengan kepala lutut masing-masing. Kalau letak tu ni, kalau ini kepala lutut, dia letak saja, dia tak perlu pegang apa-apa, dia memang masuk, match. Yang original punya kepala lutut lah. Tak. Dan jangan kepal, jangan buat kepal begitu. Luruskan dia, mana menghadapkan kiblat semua, dan renggangkan jari itu. Mana kalau kita letak di sini, ni, jangan kepal, luruskan. Dan jangan pergi ke belakang pula. Tu setengah orang dia pegang macam ni, tak mau, luruskan. Itu sama, luruskan. Jangan begini, jangan begini. Aku tak lagi begini, atau begini, atau begini. Itu semua do's and don'ts. Benda yang boleh buat dan benda yang tak boleh buat. Ya, benda macam tu. Itu rokok. Luruskan badan. Kita tengok dulu ujung kaki, buat adjustment, lepas tu tengok tempat sujud. Lebih kurang kita punya badan ni dapat lebih kurang sudut tegak, lurus. Ya. Baik. Jadi masa rukuk itu ada bacaannya. Kalau kita tengok bacaan pada nota muka surat 16. Ya. Jadi ada dua cara bacaan kalau kita ikut kitab yang saya baca tadi ni. Yang pertama, kita membaca dengan Subhana Rabbiyal Azim. Itu bacaan yang pendek. Ya, Subhana Rabbiyal Azim. Boleh. Ya. Yang bersumberkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, ya, At-Tahawi, Hawi bukan Has, At-Tahawi dan Al-Bazzar, juga daripada At-Tabarani. Jadi boleh baca Subhana Rabbiyal Azim tanpa wa bihamdih, boleh. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Maha suci Tuhan yang maha agung. Ya. Ini diterima daripada 7 orang sahabat Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kedua, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ini pun boleh. Inilah yang biasa diperkenalkan pada kita masa baru-baru belajar semayang kecil dulu. Maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdih, dan kepujian untuknya, atau dan pujian untuknya. Ini hadis sahih daripada Abu Dawud, Ad-Darqutni, Ahmad bin Hanbal, At-Tabarani, dan juga Imam Al-Baihaqi. Jadi boleh baca pilihan. Kalau rasa masa suntuk, boleh ambil pilihan satu. Subhana Rabbiyal Azim. Ya, Subhana Rabbiyal Azim. Kalau masa agak panjang, bolehlah amalkan yang biasa, yakni Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW menyatakan, fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Sadaqa Rasulullah SAW.
Ketika kamu rukuk, kata Nabi SAW, agungkan Tuhanmu. Sebab itulah masa rukuk subhana rabbil azim, masa sujud subhana rabbil a'la. Sebab masa rukuk Nabi kata besarkan Tuhan, agungkan Tuhan. Dalam fiqh, kalau kita letak salah tempat, maknanya disunatkan kita sujud sahwi. Kalau baca rukuk pergi sujud, sujud pergi rukuk, sedar sujud sahwi. Cerita sujud sahwi ni sebenarnya orang kita pun dalam mazhab Syafi'i pun ramai yang tak berapa faham betul-betul. Ya, sebagaimana ramai orang kita masih lagi kurang memahami, maknanya wajib dalam mempelajari tentang sembahyang jamak qasar. Ramai orang bila musafir, dia tak buat jamak qasar, dia kata buat sembahyang tamam, sembahyang sempurna. Kerana dia kata kita memang sedang dalam relax. Bukan masalah relax, masalah hukum ni kalau tak buat sampai bila pun tak faham. Lebih-lebih lagi dalam hadis qudsi ini, Allah kata hadiah aku, kamu terima ke sembahyang jamak qasar? Ya. Baik, tapi yang lebih ramai lagi Datuk, ya, sembahyang tamam pun tidak, jamak pun tidak, qasar pun tidak, namanya sembahyang takyah. Sembahyang takyah. Ada ramai. Kau relax ke, kau dalam keadaan masyaqqah suka ke, dia kerempun lah, dia kata. Lama-lama dia pun pakai buah kilas jahil dia, Tuhan Maha Pengampun, kita Maha Pengetahui. Ya, itulah cakap orang jahil. Baik. Wa aqallu tasbihi fihi wa fi sujud marratun walau binahwi subhanallah. Paling sedikit sekali baca tasbih ketika rukuk dan sujud, sekalipun dengan hanya mengucapkan subhanallah. Kalau lekeh-lekeh kuman sepana, orang kata dalam fiqh, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Wa imma, kata orang kampungnya, wa imma, tanya dia imma tu apa? Tahu dia kata cucu aku ada nama Imam seorang dia sebut selalu. Tapi tak ke masjid surau juga, sebut dia. Maknanya sekurang-kurang sampailah kepada tahap tuan kitab kita kata subhanallah saja pun memadai. Kalau dah suntuk sangat, nak bergegas sangat, banyak kerja urusan, ya, bacalah sekadar subhanallah. Paling tidak untuk rukuk dan sujud. Jangan langsung tak buat. Terutama sembahyang sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, semua orang nak laju. Patutnya sembahyang sunat lah kita buat paling cantik. Untuk Bilal kena faham. Jangan tutup tingkap pintu, bukan main lagi tarik tali kipas kokok macam bunyi ayam Turki. Marah orang sembahyang sunat kamu, dia nak tutup masjid. Tak. Tok Bilal, Tok Noja, Tok Sia kena faham. Kalau orang sembahyang sunat tu lama sikit, bukan lama banyak. Kena faham. Sebab sembahyang sunat ni eloknya banyak buat yang sunat, bukan disunatkan yang banyak. Tahu sunat? Potong. Orang Melayu kata sunat ni potong. Tak faham juga, tak boleh biar. Okay. Ini cerita. Di dalam rukuk diwajibkan tama'ninah. Diwajibkan tama'ninah. Kena ada tama'ninah, iaitu berhenti sekejap, berehat sekejap, sekadar subhanallah 6 harakat. Kadar yang minimum, yang paling kurang semasa rukuk ialah bermula dalam keadaan tidak bergerak semua anggota besarnya, bukan anggota besarnya, selama kira-kira sekali tasbih dalam rukuk atau sekadar bacaan subhanallah. Itu kadar tama'ninah. Tama'ninah dengan lain perkataan adalah berhenti dengan tenang setelah bergerak, dan ini merupakan rukun yang tersendiri pada setiap rukun yang berdiri sendiri. Ini adalah berdasarkan kepada hadis pada sebahagian dalil disyariatkan rukuk sebelum ini. Itu cerita tama'ninah. Ya.
Baik. Sebab itu setengah kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, Tuma'ninah ni dijadikan sebagai rukun yang tersendiri juga ada. Yang bincang ni. Di antaranya matan yang berbunyi wa tasi'uha tuma'ninatun fi kullin minar ruku'i was sujudaini wal julusi bainahuma wal i'tidali walau kana fi naflin khilafan lil anwari wa dhabituha an tastaqirra a'dha'uhu bihaitsu yanfasilu man taqala ilaihi amman taqala an atau kama qala. Dia kata setengah kitab Syafi'i sendiri, tak ada dalam kitab kerja tu, dia kata rukun semayang yang lain yang ke-9 disebut yang ke-9 ialah tuma'ninah. Dia kata ni nak cerita tuma'ninah ni kita keluarkan perbincangan sikit, iaitu ketika rukuk, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud dan yang tidak, walaupun ketika solat sunat. Dia kata solat je sunat, tuma'ninah tu rukun. Berbeza dengan penjelasan ada satu kitab nama Al-Anwar yang kata boleh tak tuma'ninah, tapi itu hanya khilaf. Dan dia kata ukuran tuma'ninah iaitu sekadar tetap atau diam seluruh anggota badan serta terpisah oleh rukun yang ditempatkan dengan yang ditinggalkan. Itu kata kitab. Tapi nak cerita tuma'ninah ni kita berhenti, diam anggota besar, tenang pada kadar 6 harakat, ataupun subhanallah orang selalu sebut. Itu tuma'ninah, dia rukun yang tersendiri. Lepas tu orang kalau semayang, kalau macam Charlie Chaplin, macam kartun je, tak ada berhenti apa benda pun, maka semayang dia dari sudut fiqh ni tak sah. Tak sah. Baik. Bagi orang yang solat secara duduk kerana ke'udhuran, semayang duduk ni, tapi kena tengok semayang fardu ataupun semayang sunat, atau memang semayang tu kena duduk dalam kenderaan, kapal terbang contohnya, ataupun di dalam solat sunat, maka qadar minimumnya yang paling kurang adalah membongkokkan itu sekira-kira sejajar kening dan yang ada bahagian di hadapan lutut. Sedangkan yang lebih sempurna adalah sekira-kira sejajar antara kening dan tempat sujud tanpa menyentuhnya. Ini saya ada juga masukkan dalam perbincangan bahagian qiyam dulu, cara semayang orang uzur. Walau bagaimanapun kerana ini tajuk yang berasingan, saya tunjuk cara secara ringkas. Macam mana orang semayang duduk ni, makna duduk macam mana? Bukan duduk atas kerusi ni, ini duduk atas lantai. Tentulah duduk atas kerusi lain cara bongkoknya. Kalau lebih-lebih nanti bertuh. Tahu bertuh? Bertuh ni cakap orang utara. Bertuh ni terkena bahagian depan, macam melanggar lah, macam tersentuh. Bertuh bertuh tak ada dalam kamus. Macam saya ni depan, ni belakang, kena orang depan tu kita bertuh. Itu. Baik, kalau duduk atas ni, ambil pandangan sisi lah, Syekh Abdul Aziz kita, pandangan sisi. Kalau duduk ni, ini duduk ni pun satu, dia ada satu duduk iftirash yang paling cantik tu, kaki kita biar tegak. Kalau boleh lah duduk macam ni, kaki tu tegak yang kanan, punggung kita duduk atas tapak kaki kiri. Kalau boleh duduk macam ini, dan mengikut kajian ahli-ahli sains dalam perubatan, inilah duduk yang boleh memberi kesan atau orang kata impak maksimal ke, impak maksimal dah filem pula ya. Memberi kesan yang macam ni, yang paling sempurna. Dari sudut urut refleksi, refleksologi. Saya tahu saja, nak tengok sini tahu tidak. Dia kalau boleh duduk macam itu, dia makna kalau kita urut refleksologi kaki itu,
dia sampai kepada tahap ada bonus punya urutan kalau duduk macam ni. Sampai masuk dalam internet, kelebihan duduk macam ni dikaitkan dengan urutan reflexology. Islam dah sempurna. Duduk macam ni, syaratnya kaki kanan tegak, bukan tindih dulu macam rehal. Kalau boleh duduk macam saya tunjuk tadi tu, iftirash. Jadi kalau kita nak sembahyang duduk, kalau boleh dalam keadaan macam tu tadi, kalau boleh. Maka kalau kita boleh sujud biasa, maka rokok dalam duduk ialah kita tekan biar muka kita setentang dengan tempat sujud. Punggung angkatlah. Punggung tak angkat macam mana duduk. Kalau kita boleh sujud, kita punya rokok kepala biar setentang dengan tempat sujud, kalau boleh. Tapi kalau kita tak boleh sujud, rokok kita kepala setentang dengan hujung lutut. Sujud kita kepala setentang dengan tempat sujud. Itu kalau dalam dua keadaan keuzuran yang berbeza. Itu cara dia. Saya dulu sebelum mengaji pondok dah tu, ilmu macam ni tidak dikuasai sangat. Bila ngaji pondok baru dapat. Itu pun kita kena rajin bertanya. Kena rajin tanya. Lepas kuliah orang balik, kita tak balik lagi. Kita tunggu macam pakat. Tok Guru pun tahu ni Rosli ni, dia kata ngajar dia seorang macam ngajar 8 orang. Itulah kata Tok Guru. Bukanlah anak ni nakal. Sebab angka 8 ni orang Cina kata mana baik tu agak je. Boleh tak tanya langsung? Naam, Yasmin aja. Baiklah kita bertanya. Kan? Sampai ada seorang ustaz anak tu buat U-turn jumpa anak. Dia kata jumpa si Rosli kan mesti kena tanya. Dia awal dia pun ada hal, bukan tak mana. Dia buat U-turn awal lagi. Kita pun faham dah tu, mana tu pun ada hal. Tak dapat tanya ke tu. Ni cerita tanya baru boleh faham yang tadi tu. Yang kelima, kedua-dua betis dan paha hendaklah diluruskan dan ditegakkan. Betis, mana betis? Betis ni orang kata apa? Tulang tu keting. Ketingnya. Kalau main bola, geng-geng India ni keting orang main kerat ni. Sini paha. Ni paha. Sini betis. Jadi betis kena tegak. Bila kita tekan tu, tak tegak pun dia mesti kendur sikit lah sebab kita tekan. Jangan nanti tak nak gitu. Macam orang nak terjun kolam renang ni. Tak mau. Tegak mana? Tegak. Bila kita tekan mesti dia kendur ke belakang. Ceritakan ni lurus. Bukannya begini. Atau buruk no, nampak lah. Biar lurus. Lurus. Ada orang dia tak lurus tu, dia gini, dia kembang pula ni. Sudah, kata macam-macam passion je lah. Kalau mari masjid dia tak belajar ni lah dia. Ada gini lah. Dia nak ni ensil ni pula kat sini. Macam ayam nak bersambung, nak kembang depan ni. Dia gini. Tak sini. Tekan. Dia patut begitu. Lelaki, perempuan dia rapat lah. Dia rapat. Sebab perempuan dia rapat, lelaki dia renggang. Sebab orang malas nak ngajar fiqh agaknya. Nak kena demo. Kalau tak demo orang tak faham. Yang ngajar tafsir tak payah demo, tauhid tak payah demo. Cuma bab syirik, tauhid kena demo juga dalam aspek yang tertentu. 6. Seorang yang bongkok belakangnya hendaklah tunduk lebih rendah lagi jika berupaya. Kalau seorang yang jenis bongkok sabut ni,
Macam cerita filem dulu ada namanya si Bongkok. Bongkok jadi gitu. Dia jalan pun gitu. Jadi memang bongkok. Kalau dia nak sembahyang, tunduk lagi sebab dia bongkok. Okey, kalau bongkok, baik dia memang dah bongkok, dia kena rendahkan lagi dia punya badan tu. Dia tak boleh take for granted. Bongkok sabut tu dia kira yang bongkok itu mewakili lurusnya badan, tak boleh. Yang kedua, ini dirujuk kepada kitab Fathul Qadir dan Al-Muhadzab. Ini kitab fiqh lah. Fathul Qadir dan Al-Muhadzab. Orang tak buka lah kitab ni. Ya. Yang ketujuh, rokok itu dilakukan tidak kerana lain, tapi semata-mata kerana rokok. Oleh itu, jika membongkok untuk melakukan sujud sajadah atau sujud tilawah, tiba-tiba dilakukan rokok, maka perbuatan rokok itu tidak memadai, tidak sah. Satu orang dia baca ayat sujud tilawah, atau orang kampung kata sujud sejadah, tapi sebutan betulnya sujud tilawah. Tapi kerana dah ramai sangat pakai sujud sejadah, kira betul jugalah. Sebutan yang betulnya kafu. Tapi orang Subanjaya pun kata kefo, kira pakai jugalah. Dia sebenarnya kafu. Kafu means junction. Kafu ni French, perkataan Perancis, maknanya simpang. Betul, orang masuk kafu, simpang pelotak. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Kita mau perempuan. Apa situ tu? Ini cerita sebutan yang betul. Dia gitu ya. Ni tadi sujud tilawah. Tiba-tiba macam ni. Dia tengah baca ayat sujud tilawah. Ya. Tengah baca ayat sujud tilawah. Maka dia pun Allah nak sujud tilawah ni. Allah. Dia pergi rokok. Dia tak nak terus sujud tilawah. Mungkin dalam pemikiran ni tak apa ayat menyambung. Bangun kerang blank, tak boleh nak hafal. Dia hafal dekat tempat sujud je, bangun kan tak hafal lagi. Maka dia pun tukar plan B. Plan A, dia nak patut turun Allah, patutnya begitu. Tapi kerana hafal separuh, dia pun Allah, dia pergi sujud, rokok. Rokok dia tu tak sah. Dia kena bangun balik. Lepas tu baru Allahu Akbar. Dia kena rokok lain. Dia tak boleh ambil nak sujud tilawah tadi tu, tak aci, dibatalkannya. Lepas tu dia buat rokok, dia kira itu sebagai rokok. Sedangkan nawaitunya awal tidak begitu. Kalau dia begitu, dia kena bangun balik. Itu bukan tambah rukun. Orang Melayu kita ni, asal buat lebih ni tambah rukun. Inilah. Asal bercampur je ilmu mustakmal. Asal buat lebih je tambah rukun. Dia kena belajar tak sungguh-sungguh. Sebenarnya itu bukan tambah rukun. Dia bangun balik, dia nak betulkan balik. Sebab dia tak jadi buat sujud tilawah. Dia kena bangun balik, lepas tu rokok. Allahu Akbar. Dia patut begitu. Dia tak boleh sambil lalu, sambil lewa, terus tak boleh. Jadikan sujud tilawah tu, ya, dibatalkan, dia jadikan rukuk. Tak boleh begitu. Kalau dia teruskan juga, tak sah, yang ni batal sembahyang. Walaupun dia sembahyang seorang diri, siapa pun tak tahu, melainkan Allah yang Maha mengetahui. Okey. Kesempurnaan rukuk dapat dicapai. Ni dia nak sentuh masalah sunat-sunat rukuk. Bila kata sempurna ni, maknanya persoalan sunat. Jari yang pertama, jari diletakkan di atas tempurung kepala lutut. Bukan dekat paha, bukan dekat betis, bukan dekat buku lari. Dan direnggangkan sedikit. Jari itu kena renggang sikit. Bukan dirapat atau dikepal. Jatuh, renggang.
Ianya dibuka, yakni renggang dan menghala ke arah kiblat. Mana semua jari menghala ke arah kiblat. Bukannya dia pergi ke belakang kepala lutut atau di sisi kepala lutut. Tak, dia kena begini. Dalil yang menunjukkan disyariatkan merenggangkan jari-jari ialah apa yang diceritakan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, yang bermaksud dia, yakni Abu Mas'ud, seorang sahabat, rokok lalu direnggangkan kedua-dua tangannya daripada rusuk. Renggang lelaki, dan meletakkan kedua-dua tangannya di atas lututnya serta merenggangkan jari-jarinya. Ini fokusnya merenggangkan jari-jarinya di atas lututnya, yakni kepala lutut. Kemudian Abu Mas'ud kata, beginilah yang aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Balik Nabi pada Mi'raj, dapat khusus pada Jibril, terang pada sahabat, kamu semua sahabatku, kamu kena semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Maknanya bukan setakat teori, Nabi tunjukkan praktikal kepada sahabat. Jari kena gini, lutut kena begini, ya, badan kena macam ni, kaki kena macam ni, kepala kena macam ni, semua Nabi ajar. Ya. Yang kedua, lelaki menjauhkan lengannya dari kedua rusuk, renggang, ya. Manakala perempuan tidak merenggangkan, makna rapat antara keduanya. Orang perempuan ni dia memang banyak kena rapat. Tapi sayang orang perempuan sekarang buat terbalik. Kalau jalan tu mengalahkan orang lelaki, tunjuklah lemah lembut awak tu perempuan sikit. Kalau awak tu antara perempuan dengan lelaki, satu hal pula, pondan namanya. Kalau pondan tak apa, buat antara lelaki perempuan, tapi awak perempuan, ya. Jadi dia kena rapat, ya. Walaupun awak masuk ke barisan pun, ya, nak jagalah bila awak berjalan biasa, jangan buat macam jalan perbarisan. Bahkan kedua tangan dan lengannya dipertemukan dengan kedua rusuknya, kerana yang demikian dapat menjaga perempuan itu sendiri. Orang perempuan dia rapat. Bila dia rokok, dia punya ni, dia rapat. Dia rapat. Pandangan sisi lah. Jangan pula yang ni buat macam ni pula. Ustaz Rosli ajar orang perempuan sebelah pergi. Ana nak tunjuk pandangan sisi ni. Pandangan sisi. Orang lelaki dia enggak. Orang perempuan dia rapat. Sebab menjaga muruah orang perempuan tu sendiri. Ya. Surah 16 yang ketiga, sunat meratakan punggung dan leher. Merata ni makna sama, taswiyah tadi tu, ya, sama kan. Punggung dan leher ataupun bahu, ya, pada saat rukuk, kerana Nabi SAW ketika rukuk selalu meratakan punggungnya, sehingga jika air yang dituang di dalam bejana, dalam bekas, ya, mangkuk, di atasnya letak atas belakang tu, ia akan tetap berada di situ. Maknanya tidak berkocak dan tidak tumpah air itu. Begitulah ratanya badan sahabat Nabi ajar semayang. Rata, ya. Kecuali kalau badan itu fizikal tidak normal, si bongkok dan lain-lain, itu cerita lain. Dan juga meratakan punggung dengan kepalanya, kerana dalil yang menunjukkan tidak meninggi atau merendah kepala ialah kenyataan, ya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang bermaksud Rasulullah SAW apabila rukuk, baginda SAW tidak meninggikan kepala dan tidak merendahkannya, tetapi antara keduanya. Sebab itu disebut dalam kitab, wa yukrahul iqtisaru ala aqallir ruku' wal mubalaghatu fi khafdhi ar-ra'si an yadhhari fihi. Dia kata di antara makruh dalam rokok ni, kalau kita buat rokok ni cepat daripada sekurang-kurang had rokok. Mana sekurang-kurang had rokok? Subhanallah, itu paling kurang. Kalau pertengahan, Subhana Rabbiyal Azim. Kalau sempurna, 3 kali Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tapi satu orang ni dia lebih cepat pada Subhanallah, itu makruh. Bayang patuk ayam namanya, ya.
Ataupun makruh juga terlalu menundukkan kepala daripada punggung. Yang tadi dada membusung, macam nak lancar peluru palu. Yang satu lagi rokok kalau terlampau rendah sangat. Ya. Ada juga yang macam ni, kepala tu rendah sangat. Ya. Ada yang diturunkan ensil ni ke bawah, dia pun begini. Ni kepala tu rendah pada punggung, silap-silap bukan makruh, tak sah pula, sebab tidak mengikut ittiba' perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, bila ada majlis-majlis sembahyang yang besar-besar, sembahyang Jumaat, sembahyang Hari Raya, kita akan dapat nampak lah benda-benda macam ni. Kat Mekah lagi kita boleh nampak, sebab berjuta-juta orang sembahyang. Jangan ingat orang kat Mekah tu tahu semua. Dia pergi Mekah tu banyak sebab. Dia bukan kerana ilmu sangat pun. Baru ni ada kawan-kawan pergi umrah, dekat Madinah dia SMS sana, dekat Mekah dia SMS sana. Tanya ni, maknanya tak selesai lagi sebelum pergi umrah tu. Tak selesai kursus umrah tu. Nasib baik ada tempat dia nak bertanya. Dan nasib baiklah anak dengan handphone ni macam saudara kembar. Tengok, kalau anak terlepas pandang, dia duduk tunggu sana, kita tak jawab. Itulah jadinya kalau ke sana, ilmu belum cukup. Duit memang cukup, ilmu tak cukup. Tak apalah tanya tu, tapi itulah status orang pergi. Ya. Yang keempat, sunat bertakbir, yakni takbir intiqalat. Takbir intiqal makna takbir perpindahan rukun. Nak turun rokok sunat, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Nak turun rokok pula, takbir dan angkat tangan. Bagaimana? Macam takbiratul ihram. Tahap bahu ni afdal, tahap telinga harus. Macam kita belajar bab angkat tangan dulu. Rujuk CD sebelum ni. Angkat tangan, takbir ketika turun untuk rokok. Tapi ini ramai kita tengok, ramai yang tak angkat tangan. Kadang-kadang kita pun naik geram dan gila-gilaman tengok orang sembahyang. Ya, kalau kita tanya banyak, dia kata, alah, apa nak cakap benda isu-isu macam tu? Benda tu kan sunat je. Tengok. Dia memperkecilkan benda sunat. Ya, ramai yang macam ni. Bila tengah kiam, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Ini Allah lepas. Ada juga yang cincai-cincai, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah. Macam halau pula. Ini kena timur-timur tak nak sudah. Timur-timur tak nak sudah. Ada yang gitu pula, kangaroo bawa balik Sydney. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam-macam. Ini yang kata macam-macam ada. Ada satu lagi. Tuan-tuan takkan jumpa buku dalam Malaysia dengan fiqah macam ni. Ada satu lagi satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada. Kat sana. Alah. Tak tahu lah, agak ditentera agaknya dulu. Kerat tangan sebenarnya. Ada nampak terlalu over. Ada terlampau cincai. Yang kelima, sunat bertasbih di dalam rukuk paling sedikit sekali. Paling rendah kesempurnaan sunat bertasbih adalah 3 kali bagi imam, makmum ataupun solat munfarid sendirian, sembahyang seorang-seorang. Sunat menambah tasbih, menambah lebih dari 3 kali, yakni sehingga 11 kali tanpa melebihkannya. Boleh tasbih sampai 11 kali, tapi bukan makna 10 tu boleh. 11 tu angka ganjil.
3, 5, 7, 9, 11. Bukan makna 11 tu 8 pun boleh. Ini pun nak kena faham baik-baik. Ya. Jadi siapa ni yang boleh banyak ni? Orang yang munfarid, semayang seorang diri. Panjang lah. Tapi semayang seorang diri dia cincai pula. Ya. Yang kedua, imam yang ahli jamaahnya redha dengan penambahan tersebut. Misalnya taman itu namanya Taman Pop, Persatuan Orang Pencit. Saya cakap di kuliah subuh masjid Pelabuhan tadi, orang pencit ni patutnya memang tak boleh tinggal masjid. Kalau dia sihat lah, boleh sakit tak jadi apa. Orang pencit ni dia kalau boleh duduk tu zikir lama sikit. Orang pencit ni semua kuliah patut kena datang. Sebab masa nakal-nakal dulu memang tak dengar kuliah. Jadi dah nak mati ni, ya, patut kena dengar kuliah. Jadi sedarilah wahai orang-orang pencit. Ya, Persatuan Orang Pencit, namanya POP. Bukan lollipop, itu tak boleh pakai. Persatuan Orang Pencit maknanya dia boleh lama, ya. Ataupun dalam kitab lain dia kata imam yang masyhur. Selain pada jamaah redha, imam ni imam yang masyhur, imam yang memang committed dengan sembahyang berjemaah. Orang pun tahu dia punya trend sembahyang ini, tak apa. Dia nak baca 5 kali ke, 7 kali ke, 11 kali ke, tak apa. Kemudian berkaitan dengan bacaan tasbih ini, disunatkan kalau kita mempunyai ilmu dan ada masa untuk amalkan ni, selain pada baca 11 kali bagi orang yang munfarid, orang yang semayang seorang diri, ya, maka atau imam yang masyhur yang biasa berjamaah, disunatkan menambah bacaan doa Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa uzmi wa asabi wa sya'ri wa bashari, ya, wa mastaqallat bihi qadamayya ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Tak baca dia jawab panjang tu, ya. Yang baca biasa pun Datuk macam makan sup, macam suar je, miswar macam ni baca. Roh tu beranak-anak bunyi orang Jawa. Orang Jawa pakai kapur. Nak kalau semayang kata ini roh beranak. Suara tu bunyi benar. Rasa mahu saya tutup mulut dia tu. Nak tunjuk pandai tapi bodoh. Tajwid tak datang mengaji. Kejap-kejap datang, banyak tak datang. Ini jadi ni. Kalau yang itu pun kalau kabut nak suruh baca Allahumma raka'tu, tak payah, babailah jawab. Maknanya ya Allah, ke hadratmu aku rokok, ke hadratmu aku beriman, ke hadratmu aku menyerahkan diri, wa aslamtu, dan khusyuk kepadamu telingaku, mataku, otakku, tulangku, uratku, rambutku, kulitku, dan semua yang dipikul oleh kedua tapak kakiku, yakni seluruh jasadku, hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Kalau semayang seorang diri boleh tambah doa. Atau imam yang masyhur, lepas pada 11 kali itu subhanallah azim wa bihamdi, dia boleh tambah doa. Doa ni mungkin kita boleh kongsi dalam maklumat-maklumat ataupun ketika-ketika yang lain nanti, ya. Okey. Itu makna tambahan, supaya jangan kita ingat bacaan dalam rukuk ni sunatnya sekadar subhanallah azim wa bihamdi saja. Ada lagi penambahan-penambahan. Dan kalau disuruh pilih antara nak banyakkan tasbih 11 kali dengan doa, maka ulama kata pilihlah doa. Kalau disuruh pilih subhanallah azim wa bihamdih nak baca 11 kali ke dengan doa tadi, ulama fiqh kata lebih baik doa tadi. Still maknanya pilihan adalah doa berbanding tasbih.
doa lebih afdal daripada tasbih. Ataupun dia nak singkatkan baca tasbih, dia nak pendekkan baca tasbih atau zikir, maka membaca tasbih itu lebih utama daripada zikir. Ada juga yang pendapat macam itu, ya. Pasal apa? Sebab menghimpunkan semua bacaan yang disunatkan. Kalau kita nak pendekkan, dia kata tasbih, ya. Kalau kita rasa nak panjangkan, maka tambah tu doa. Sebab tasbih ni boleh potong. Subhanallah. Doa tu kita panjangkan. Yang keenam, sunat memandang ke tempat sujud ketika rukuk dengan mata, melihat dahulu ke arah kaki, macam saya tunjuk tadi. Mata masa rokok tu tenung dulu hujung kaki, hujung jari kaki, lepas tu tenung ke tempat sujud untuk adjustment 90 darjah sudut tegak tu. Macam mana nak adjust? Mata kita tengok hujung jari dulu, lepas tu baru tengok tempat sujud. Dia akan membetulkan kita punya kedudukan bahu dengan kepala. Sampai macam itu lama ajar. Allahu Akbar. Dan sunat membuka mata ketika rokok untuk memastikan tempat solat itu suci daripada najis yang mendatang. Sebab itu bila-bila pun semayang, sunnahnya buka mata. Walaupun ada orang klaim tutup mata khusyuk, macam mana kita nak klaim khusyuk sedangkan kita buat menyalahi sunnah? Orang buat yang sunnah ni baru dia janjikan dapat khusyuk. Mana kena ikhtiarlah semayang buka mata. Lebih-lebih lagi, rasionalnya kita tengok orang semayang kalau buka mata, dia dapat kesan tempat semayang ni bersih daripada najis. Sebab kita semayang tiga perkara kena bersih. Satu badan, satu pakaian, yang ketiganya tempat. Tiga perkara ni mesti suci. Jadi kalau kita pejam mata semayang, macam mana kita nak pastikan badan kita suci? Macam mana kita nak pastikan kain telekung yang macam kuih keria dulu tu bulat je? Orang perempuan dia selalu lepas semayang, dia londihnya kain telekung bulat macam kuih keria. Orang kampung saya kata kuih gelang. Orang bandar kata donat. Bulat, lompat di luar. Kan nak semayang kan, lompat balik dalam tu, dari macam orang buat magic show, macam dari dalam bunyi tu. Begitu. Macam mana kita nak perasan yang kain telekung kita tu bersih kalau kita semayang jenis pejam mata? Dan begitu juga tempat semayang sajadah kita tu, yang ada kuih keria bulat tu, tindih tu mungkin ada tep cicak bawah kain telekung sebelum nak sampai sejadah. Semayang pula nak ambil sunnah gunungnya semayang dalam gelap. Bukan ambil sunnah, nak jimat elektrik, tarif elektrik dah naik. Jadi dia pun semayang dalam gelap. Semayang dalam gelap, rupanya semayang tak sah. Cuma nak jaga bil elektrik, sanggup sembah Allah tak sah. Dan juga untuk menunjukkan keprihatinan individu ketika solat, kerana dengan membuka mata seorang dapat memastikan pakaiannya, yakni kain, jubah, bersih dan tidak koyak atau terlalu jarang. Lebih tepat daripada kesemua itu adalah kerana membuka mata ketika solat itu adalah menurut sunnah Rasulullah SAW yang kata istilahnya ittiba', macam mana Nabi buat, yang sudah pasti mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Kemudian ada tambahan situ hadis daripada Abi Qatadah, kata Nabi SAW, sejahat-jahat pencuri ialah yang mencuri daripada sembahyangnya. Lalu ditanya kepada baginda, yakni oleh sahabat, bagaimanakah mencuri daripada sembahyangnya? Maka baginda SAW menjawab, tidak menyempurnakan rokoknya, sujud dan khusyuknya. Tiga pencuri dalam sembahyang. Satu, rokoknya, ya, tulang belakang tak lurus, macam patung ayam cepat. Ini pencuri dalam sembahyang. Yang kedua, sujud, dia tak tekan betul-betul dia punya kepala, tak ada tomah nina. Yang ketiga, pencuri dalam sembahyang ni orang yang tak khusyuk sembahyang ni. Sembahyang tu mata liur ni orang. Ya.
Ini riwayat Ahmad dan Al-Hakim juga daripada Abu Ya'la. Kemudian yang kedua, tidak memadai sembahyang seseorang lelaki yang tidak membetulkan tulang belakangnya ketika rukuk dan sujud. Maknanya begitulah pentingnya tulang belakang bagi orang yang sihat. Ya, orang yang tak sihat tulang belakang itu ada tulisan. Ya, rawahul Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah perkara-perkara yang amat penting ya dalam masa kita melakukan rukun yang kelima di dalam rukun sembahyang, yakni perbuatan rukuk yang dikategorikan sebagai rukun fi'li, rukun perbuatan. Maka yang dinilai pada rukuk ialah perbuatannya. Ya, bagaimana dia melaksanakan pergerakan-pergerakan itu dia ambil kira ukuran sah atau tidak rukuk. Adapun bacaan-bacaan merupakan aksesori. Ya, benda-benda yang akan menyempurnakan yang wajib. Itu nak kena faham baik-baik. Ya. Jadi ingat balik tentang bacaan tadi, sekurang-kurangnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sederhananya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Yang sempurna biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Yang lebih cantik lagi untuk sembahyang seorang diri dan imam yang masyhur, maka ditambahlah dengan doa tadi. Itu bagi yang mampu. Tapi bila kita dah panjang kat situ, jangan sampai buat rakaat pertama je, rakaat kedua tak buat. Buya-buya benar rakaat pertama kemudian jadi jela baca. Ya. Rakaat kedua mulalah. Tinggal sikit. Maka orang belakang kata, lain pula biasa buat imam kita. Mula-mula bukan main lagi. Minyak banyak mula-mula. Lepas tu slow, tak ada begitu. Dia kalau nak panjang mula-mula sampai rakaat akhir pun panjang. Kalau nak pendek mula-mula sampai rakaat akhir pun pendek. Sebab apa yang dibawa oleh imam akan memberi gambaran keseluruhan solat yang akan didirikan bersama dia oleh makmum-makmum yang lain di belakang. Ya. Wallahu a'lam. Nampaknya pada siri kali ini, siri yang ke-12, kita ambil satu rukun ya, perbincangan mengenai rukuk ini. Sihat tubuh badan, panjang umur, murah rezeki. Kita akan terus membincangkan rukun berikutnya, masih lagi dalam ruang lingkup rukun fi'li, yakni i'tidal. Pada siri akan datang. Sekian, ampun maaf yang baik daripada Allah. Silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.